فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bab yang ke-19, muka surat 82, kitab Mukasyafatil Qulub, ataupun diterjemahkan sebagai penenang, penenang jiwa, daripada kitab asal karangan Imam Ghazali yang bertajuk Mukasyafatil Qulub. Jadi dalam bab 19 ini ialah bicaranya tentang khusyuk di dalam sembahyang. Ahlan wa sahlan. Khusyuk di dalam sembahyang. Tuan-tuan sedia maklum bahawa di antara ciri-ciri orang mukmin yang Tuhan kata dalam suratul Mu'minun, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Nombor satu sekali, berjayalah dan beruntunglah orang-orang yang beriman. Maka disenaraikan sifat-sifat orang yang beriman itu. Pertama sekali disenaraikan ialah allazina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk di dalam sembahyang. Dan tuan-tuan pun sedia maklum bagaimana orang yang tak khusyuk sembahyang ini dipanggil sahun, lalai, leka, sudah tak tahu berapa rakaat, maka disebut sebagai sahun. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka celakalah, binasalah orang-orang yang sembahyang tu bukan tak sembahyang, tetapi sahun, an salatihim sahun, lalai daripada mengerjakan sembahyang. Jadi di situlah betapa mengerjakan sembahyang ini bukanlah sekadar ataupun seadanya, tetapi kualiti sembahyang yang mesti meningkat setelah umur kita 71. Dulu umur kita 17, sekarang dah 71. Di situ kita menilai sembahyang kita. Dulu barangkali umur kita, maknanya kita kata barangkali 36. Apakah sembahyang umur 36 sama dengan sembahyang umur 63? Kopi tu juga leisure je. Tawa je rasanya. Tak terasa apa-apa dalam diri kita, apa-apa ucapan, bacaan dalam sembahyang itu tidak memberi sebarang kesan dalam kehidupan kita. Jadi di situlah masing-masing perlu memeriksa diri masing-masing. Kita tak payah menghukum sesiapalah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Sesungguhnya manusia itu kenal diri dia. Dia sendiri kenal diri dia. Koman tak komannya kita itu kita sendiri tahu. Walau alqa ma'azirah, walaupun manusia cuba berdolak dalih, memberikan pelbagai alasan, usah dibuat lah. Masing-masing kena diri masing-masing. Jadi antara lain ialah kualiti sembahyang kita. Jadi sifat orang yang beriman itu bukan sekadar mendirikan sembahyang, tetapi allazina hum fi salatihim khashi'un, khusyuk di dalam sembahyang. Baik, oleh kerana khusyuk ini adalah persoalan hati,
Maka tajuk ini dimasukkan dalam kitab kita, sebab kitab kita ialah Mukasyafatil Qulub, iaitu bagaimana makna mukasyafah itu ialah menyingkap. Kalau bahasa perubatannya ialah diagnose, ya, macam mana nak tahu penyakit-penyakit hati kita ini, di mana sebab puncanya yang boleh sembahyangnya tidak khusyuk. Apa punca-puncanya? Nabi cukup menekankan soal khusyuk sembahyang ini, ya, sehingga ada sahabat yang Nabi suruh balik. Sahabat tu dia pakai baju belang-belang, mengganggu orang lain sembahyang. The ship is more than the crew. Jadi orang belakang tengok macam mana the ship is more than the crew, ya tak? Jadi jenuh demikian. Jadi ada sahabat yang pakai baju belang-belang waktu itu, Nabi suruh balik ganti baju lain. Kenapa? Ngocoh, mengganggu orang lain sembahyang. Sebut juga lah ngocoh ni, ya tak? Ya, satu Malaysia dengar kita Belabun Perak, ya tak? Ngocoh, ya tak? Kemudian bukankah kita juga elok adanya sutrah, dia panggil, ya? Sutrah ni maknanya taruh sesuatu di depan kita itu, jangan orang lalu lalang. Sebab kalau orang lalu lalang pun ngocoh juga. Mak. Bila orang lalu depan kita, ya. Bila ada sutrah tu, dia tak ada lalu, dia ngelok lah. Taruh benda sikit depan, kerusi ke apa ke, ya tak? Supaya orang tak lalu di tempat kita nak sujud ni. Jadi maknanya supaya tidak ada gangguan, kita letak dipanggil sutrah. Biar orang jauhkan dirinya daripada itu. Bahkan ingat, diasuh kita oleh datuk nenek kita kemarin, bila time sembahyang, diam, orang sembahyang. Begitu asuhan orang tua kita kan. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah maknanya engkau melihat seorang hamba, ya, dihalang untuk mengerjakan sembahyang, abdan idza shalla. Antara halangan itu ialah suara-suara. Teman tadi, ya Allah, pergilah ke Bougainvillea, atau nak mencari market di sana ada pasar kata demo, atau tu ya Allah ngempo jalan cakap kuat-kuat depan orang semayang. Jadi orang dalam semayang kata Bougainvillea, mana pula tu dalam semayang nanya mana Bougainvillea. Ada pasar malam Bougainvillea, ngempo jalan kaki. Jadi orang yang dah semayang udah tak tentu kira semayang. Ini yang Tuhan kata, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah engkau melihat ya Muhammad seorang yang menghalang hambanya nak sembahyang? Jadi kita orang tua dulu dalam usaha untuk mengamalkan ayat ini, bila orang sembahyang, tutup radio, tutup TV. Itu pesanan orang tua. Yang jadi masalah sekarang ni, orang tua-tua belabun. Zaman ini, bukanlah tuan-tuan orang lain ni, orang belah Pasir Berdengung sana. Tiba-tiba kualiti orang tua-tua tu menurun, ya, dengan sangat-sangat menduka cita kan. Udah demo pula belabun orang tengah semayang. Tuan-tuan dan puan-puan, tak usah kata belabun. Kalau kita baca Quran pun, bila orang semayang, kita kena slow bacaan itu. Jangan ganggu orang semayang. Itu cara baca Quran. Ini kan belabun. Ya Allah, teman tadi carilah di bawah lembah tu, kau ada geduak ke, kau ada kerja? Tak ada geduak, tak ada, jerin je ada. Apa cerita geduak, cerita jerin orang tengah semayang? Kawan pun kecoh ayo-liornya dengar geduak, ada. Jadi di situ kita sudah menjadi elemen unsur, ya, yang mengganggu dan menggugat kekhusyukan sembahyang. Jangan ingat benda itu berlalu begitu sahaja, ada dosanya. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Makanya Nabi mensunatkan supaya kita letak kain putih. Atau kalau tidak sekarang kita dah tengok sejadah. Atau atas sejadah sekarang dah gambar jam. Bukan gambar Kaabah dah. Sejadah sekarang dah gambar jam. Jam ada di Mekah tu lah.
Oh, menara jam weh, tinggi benar. Awak dah merasa lagi. Itu. Udah belabun dalam semayang. Hati perutnya belabun. Maka sebab itulah Nabi suruh supaya letak kain putih supaya tidak terganggu gugat kualiti sembahyang kita itu. Allahu Akbar. Kalau dah ngantuk sangat, kata Nabi, tidur dulu. Tak? Sekarang tak apa-apa dibaca. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pasal imam dah bagi salam. Dia dah terlelap, dah sampai ke bidah. At-tahiyatul udah lebuh. Ada nasi minyak masa berbuka tadi, ya. Udah lena. Weh. Sebab itu Nabi kata kita kena jaga roh sembahyang ini. Roh sembahyang ini, nyawa bagi sembahyang ini ialah khusyuk. Sesuatu yang tak ada roh, hanya jasad, maknanya mati. Sesuatu yang ada roh, yang tak ada roh, hanya ada jasad, sebenarnya mati. Sebenarnya sembahyang kita tak hidup bila tak ada khusyuk. Sebab khusyuk itu adalah roh yang menghidupkan jasad sembahyang itu. Allahu Akbar. Udah nak ngira hari bulan tengah sembahyang. Dia ngajak aku kenduri 26 ke 25 ke. Hari Sabtu ke, udah ngira, udah keluar kalender kuda. Tengah sembahyang dah keluar kalender kuda weh. Allahu Akbar. Sebab itulah kata Nabi, kalau dah nampak hidang, makan dulu. Kemudian sembahyang tu. Kenapa? Sebab nyawa yang menghidupkan sembahyang itu ialah roh. Apa dia khusyuk, roh yang menghidupkan sembahyang itu. Minta maaf ya. Nyawa yang menghidupkan sembahyang itu ialah khusyuk. Jadi khusyuk itu ibarat roh bagi jasad. Jadi kalau dah tak ada khusyuk itu, tak adalah roh bagi sembahyang itu, tak adalah hatinya, tak adalah hidupnya. Sebab itu Nabi kata kalau dah nampak hidang, makan dulu. Kalau tidak akan terbawa-bawa lah sembahyang. Rasanya pencuk ke tadi, kepecel ke pun. Udah berbincang pecuk kepecel dalam sembahyang. Itu sebab itu Nabi kata kalau dah nampak hidang tu, makan dulu, kata Nabi. Kalau dah ngantuk sangat, tidur dulu sekejap. Jangan lebuh pula. Tidur dulu sekejap, hilangkan kejap ngantuk. Sebab kita kata tadi bahawa roh bagi sembahyang itu, nyawa bagi sembahyang itu adalah khusyuk. Jadi bukan seadanya, bukan sekadar mengerjakan solat. Alladzina hum fi solatihim khashi'un. Ya, yang celaka itu ialah alladzina hum fi solatihim sahun. Daripada sahun timbullah sahwi. Kita panggil sujud sahwi, menggantikan kelalaian. Sahwi itu daripada sahun, kelalaian. Maka menggantikan kelalaian itu, kita dah tak ingat berapa rakaat dan sebagainya itu, maka digantikan dengan sujud, ditampung kecacatan khusyuk itu dengan sujud sahwi. Maka kita kata subhana man la yanamu wala yashu, maha suci Allah. Allah tidak tidur, la yanam, wala yashu, Allah tidak lalai, Allah tidak leka. Kitalah yang leka, kitalah yang maknanya tertidur dalam sembahyang dan sebagainya. Ya. Itu sebagai introduction, mukaddimah kepada tajuk kita hari ini, ya. Insya-Allah. Kurang-kurangnya kita nampak sedikit sebanyak, ya tak? Gambarannya. Nah. Tersebut di dalam riwayah, tidaklah disebut siapa riwayatnya, kerana kitab ni kitab tasawuf. Kitab tasawuf dia tak sama dengan kitab fiqh, ya. Kalau kitab fiqh, kitab hadis, dia sangat mementingkan siapa riwayatnya. Kitab tasawuf dia bukan mementingkan riwayat, dia mementingkan pengajaran. Bila sebut pengajaran, tak usah kata, ya, tak usah kata apa yang datang daripada tabi'in ataupun daripada sahabat Nabi. Bahkan cerita sang kancil pun kita riwayatkan. Ya, cerita maknanya kita kata sastra rakyat pun, ya, maknanya lebih malang pun kita riwayatkan tanpa kita tahu sanadnya dan sandarannya. Dan kita takkan persoalkan, sebab yang kita minta, yang kita cari ialah pengajaran. Apa pengajarannya? Lebih ni lampau letama.
Ya tak? Berderahlah dia ke hulu, berderahlah dia ke hilir, lebuh dua-dua kenduri. Nak dua-dua juga. Nak dua-dua juga tak? Pergi kulu mula ya, ingatkan pun tak start lagi, dia pun kelio. Dia pun kelio, lebuh kelio, sebenarnya lebuh kulu tak? Jadi cerita lebih malang tu kalau ditanya mana riwayat dia, mana macam okey. Cerita sang kaca kalau ditanya riwayat mana ada, tapi pengajaran ada. Ya tak? Besar-besar rimau ke, besar-besar ular ke, besar apa pun, tapi kerana cerodiknya sang gajah tu, ditoroknya buaya kena torok, ya tak? Cerodiknya sang gajah tu, ya tak? Tak kena torok. Ya, dijual nama Nabi Sulaiman. Cukup. Nasib baik tak ada Pak Leman. Arwah ada Pak Leman. Minta maaf Sofio, ya tak? Mendijual Nabi Sulaiman, ni tak? Nama Nabi Sulaiman. Udahlah buaya risau. Pakat-pakat keluar jantan betina aku katuk. Tak? 1, 2, 3 lekuk jantan betina aku katuk. Sebenarnya dia nak makan jambu di seberang tu. Dia nak nyeberang atas titi, atas buaya lah. Buaya dengar nama Nabi Sulaiman, semua keluar. Jantan betina keluar. Oi mak, tukutlah takut dia pada Nabi Sulaiman. Pengaruh Nabi Sulaiman sampai ke Melaka weh. Pandai je sang kancil, dia tak? Jadi pengajarannya kepada kita, apa dipanggil didaktik kepada kita ialah kalau pembesar gagah tapi kalau tak ada akil kalau tak ada akil tak ada gunanya, ya tak? Walaupun kenik kecil tapi berakil, kreatif pun kreatif, ya tak? Jadi kalau ada akil maka selamatlah manusia itu, ya. Atau balik cerita kita, ada akil belaka tapi tak makan. Jadi duduk kota lama biar berakil. Pada suatu hari Jibril alaihi salam, boleh sebut Jibril, boleh sebut Jibrail. Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Hebrew, ya, disebut Jibrail, ya. Dalam bahasa Arab disebut Jibril alaihi salam. Jadi pada suatu hari Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW. Saya rasa ada perkataan datang di situ, tapi gugur di situ, ya, tak tahu pasal apa, tersilap ke. Datang kepada Nabi SAW seraya berkata, maknanya tak bertangguh, terus berkata, "Ya Rasulullah, aku lihat malaikah di langit berada di atas permaidani, ya, dikerumuni oleh 70,000 malaikah." Ini dipanggil sebagai alam malakut, ya, alam malakut. Alam malakut ini ialah alam yang tidak kelihatan, ya, alam yang tidak kelihatan dipanggil alam malakut. Dia ada lagi satu alam yang kelihatan dipanggil alam mulk. Alam mulk ni yang kita nampak ni lah, segala matahari, segala bulan ni, bintang-bintang ni, ini masih lagi mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tapi bila sebut soal malaikat, langit, lauh mahfuz, ini alam yang tak nampak dipanggil alam malakut. Ada lagi satu disebut lahut, ya, ketuhanan, ya, disebut sebagai lahut. Bagi sebahagian disebut ada yang ketiga selain pada mulk, malakut, lahut, ya, itu soal yang melibatkan soal ketuhanan. Taib, katanya apa di sini bahawa aku lihat Jibril, oleh kerana sifat Jibril itu ialah muayyid, dan Nabi pula muayyad. Nabi adalah muayyad, yang dibantu ialah muayyad, yang membantu ialah muayyid. Nabi disebut muayyad. Ya muayyad, ya mumajjad, ya imamal qiblataini, ya muayyad, yang didokong, yang dibantu. Nabi itu didokong, dibantu oleh Jibril alaihissalam. Maknanya apa? Maknanya dalam kehidupan dan perjuangan ini kita perlukan sokongan, dokongan. Kadang-kadang isteri, contohnya Khadijah alaihassalam, ya tak? Khadijah radhiyallahu anha begitu membantu Nabi. Aisyah begitu membantu Nabi, ya. Jadi dalam hidup ni tak ada istilahnya pendakwah bebas, tak ada. Seorang kulu kelio, tak ada apa itu.
dia mesti ada pendukung-pendukung yang bersama dalam perjuangannya untuk membela agama Allah. Jadi Jibril membantu Nabi. Maka Jibril dipanggil muayyid, sedangkan Nabi muayyad. Ya muayyad, ya mumajjad, ya imamal qiblataini. Ya, wahai yang dibantu, wahai yang dihormati. Mumajjad daripada majid, ya, muwajjad itu dari perkataan majid, wahai yang dihormati, dan ya, wahai imam kepada dua kiblat, ya, kan Nabi itu pernah menjadi imam kepada kiblat satu iaitu Baitul Maqdis, kiblat dua iaitu Baitullah. Maka di sana ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Jadi malaikat Jibril ini adalah ketua kepada malaikat yang lain. Jadi dia hantar report kepada Nabi, aku lihat malaikah di langit berada di atas permaidani, dikerumuni oleh 70 pula ribu malaikat berbaris dengan memujinya, ya, dengan memujinya. Namun kini kulihat dia di atas gunung Qaf, pecah sayap menangis ketika melihatku, iaitu Jibril. Ia berkata, dapatkah kau tolong aku? Katanya, apa salahmu? Ia berkata, aku sedang berada di atas permaidani di malam Mi'raj. Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu di hadapan aku, namun aku tidak berdiri menghormatinya. Maka Allah menyiksa dengan siksa ini dan menempatkanku di tempat ini seperti yang engkau lihat sekarang. Ini kita nak sebut bahawa man lam yuwaqqir kibarana laisa minna man lam yuwaqqir kibarana. Bukan daripada umatku orang yang tidak menghormati orang tuanya ataupun orang yang perlu dihormati. Ya, umatku ialah umat yang pandai menghormati orang lain. Laisa minna man lam yuwaqqir kibarana. Bukan daripada umatku mereka yang tidak menghormati orang tuanya ataupun orang yang terhormat di kalangan kaum itu, di kalangan bangsa itu, di kalangan keluarga itu. Maka kalau itu dihormati dalam masyarakat, dalam kaum, bangun. Ya, kan Nabi begitu. Ya, Nabi itu sifatnya begitu. Bila ada orang yang terhormat di kalangan satu-satu kaum, Nabi bangun. Jadi di sinilah kalau orang sekarang sebut protokol, ya, orang sekarang sebut protokol. Apakah protokol itu daripada barat? Tidak. Ya, sifat Islam itu ialah memuliakan orang yang mulia. Tak ada pula kering nyenehin Jakob itu. Ya tak? Ya tak? Bila datang ayah, bila datang mak, jangan duduk ngempap je weh. Ya tak? Bangun, hormat. Ya tak? Mak, mentang-mentang lah dia ada handphone, kaih, udah tak peduli pada mak, pada ayah. Cukup. Ya, maknanya tak boleh apa itu. Ini malaikat ni tadi dihukum kerana dia tidak bangun ketika Nabi dalam perjalanan Mi'raj, naik daripada langit ke langit sampailah kepada Sidratil Muntaha. Jadi dia tidak bangun lalu dia dihukum. Jibril alaihi salam selaku ketua kepada malaikat berkata, lalu aku menghadap Allah, mohon agar dia, yakni Allah, menolong si fulan ini, malaikat ini. Allah berkata, wahai Jibril, katakan padanya, bacalah selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya tak? Kemudian malaikat yang dihukum tadi pun membaca selawat ke atasnya, ya, ke atas Nabi, hingga Allah ampuni dan menumbuhkan sayapnya semula. Pada malam Mi'raj itu Nabi melihat Jibril ada 600 sayapnya di sebelah kanan, 600 sayapnya di sebelah kiri. Satu sayap itu sudah cukup membinasakan kaum, ya, kaum Sodom Ghamurah, iaitu kaum yang menentang Nabi Lut alaihi salam. Diazab mereka dengan satu sayap saja. Disodok bumi itu, Sodom Ghamurah itu, disodok, berlubang bumi itu, diangkat ke langit, dipusingkan, dikirap, kata orang Peraknya kirap. Diterbalikkan, dikirapnya ke bawah weh. Sampai sekarang kalau tuan-tuan perempuan pergi ke tempat tu, ya tak? Tempat itu tiba-tiba, ya, menjadi lautan
lautan masin. Maknanya tak pasir-pasir, di situ ada laut mati. Padahalnya mana datang laut pula tu? Tak ada. Tak, tiba-tiba di situlah menjadi laut mati yang ikan pun tak boleh nak hidup di dalamnya. Ya, pasal punya tinggi darjat kemasinannya. Begitu dengan satu sayap, mengkala 600 sayap weh. Mana rupanya? Ya tak? 600 sayap. Kalau dengan satu sayap pun satu negara ya mana diazab ya, disodok daripada bawah, naikkan ke atas, ditelungkupkan, dikerapkan. Bayangkanlah 600 sayap ya. Sebab itu kaum Samud ditempik oleh Jibril. Bila ditempik, putus tali jantung, mati kojol, mati di situ juga. Lolo, Kelantan kata lolo dia. Mati di situ je. Mati kojol, bukan kajol. Kojol. Kajol siapa pelakonnya? Hindustan ni tak? Awak tak kenal dah kajol-kajol ni, ya tak? Yang lama-lama kenal lah. Dimple Kapadia kenal lah. Lata Mangeshkar awak kenal, yang baru tak kenal, ya tak? Jadi katanya di situ bahawa ya, bagaimana dengan selawat ke atas Nabi itu, Allah ampuni dosa. Jadi kita jangan perkecilkan selawat ni. Selawat Badawiyah ke, selawat Badriyah ke. Ada orang dia tak mau, dia nak ambil selawat Ibrahimiyah je. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebenarnya umum dalilnya ialah sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawatlah ke atas Nabi tak? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Maknanya ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawat dan salamlah ke atas Nabi. Jadi maknanya sama ada selawat Badriyah ke, selawat itu selawat Badawiyah ke, ia tetap memberikan makna selawat ke atas Nabi. Macam mana selawat Badawiyah? Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Nabi itu disebut sebagai nuril anwar, cahaya bagi segala cahaya, cahaya yang mengatasi segala cahaya. Itu dipanggil nurun fauqa nuri, ya tak? Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri, cahaya yang mengatasi segala cahaya. Ataupun dalam selawat Badawiyah disebut nuril anwar, cahaya bagi segala cahaya-cahaya yang lain, mengatasi segala cahaya yang lain. Wasiril asrar. Dan apakah fadilat selawat? Fadilat selawat ialah menenangkan hati. Tunjina min jami'il ahwali wal afat. Akan menyelamatkan kita daripada rasa gelisah. Selawat tunjina, menyelamatkan kita daripada ahwal. Ahwal ni yang menggelisahkan, yang merisaukan, yang menakutkan. Mika, usahlah risau, usahlah takut. Bawa duduk, selawat ke Nabi. Orang tua-tua punya pesan. Orang tua-tua bukan cakap saja. Cakap demo tu setengah kitab. Walaupun ditanya kitab mana, demo tak tahu. Tapi dia berkata setengah kitab lah, ya tak? Tunjina min jami'il ahwali wal afat. Afat ni ialah sombong, takabur, ya, degil, sangka buruk, berdendam. Itu afat, iaitu sifat-sifat yang terkeji. Maka banyak selawat dapat membuang sifat-sifat itu. Sombong, degil, ya tak? Maknanya bantah biut. Ya, berdendam, sangka buruk. Banyakkan selawat, banyak. Begitu orang dulu-dulu berpesan untuk anak cucu. Ingat lagi, ya tak? Orang dulu tu lain, ya tak? Orang sekarang ni tak tahulah, dah megang handphone je. Ya Allah, ya tak? Jadi katanya apa di sini? Amal hamba yang diperiksa pertama kali di akhirat adalah solat. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-solat. Hitungan tidak berdasarkan hari bulan. Ya, setelah kita balik berapa hari bulan, maka dihitung kita hari bulan demi hari bulan demi tak. Hitungan esok hisab berdasarkan kategori amalan. Bermula dengan hablum minallah. Dan hablum minallah pula bermula dengan solat. Dah habis semua soal hablum minallah, puasa kita, sembahyang kita, haji kita, masuk pula hablum minan nas. Dan bermula hablum minan nas yang akan kena tanya dan akan hitung esok, kita dengan mak bapak kita. Macam mana kita kemarin dengan mak bapak?
Ada tak kita, ya tak? Nengokkan hairnya. Kelantakkan hairnya. Ya tak? Kita makan sedap, ya tak? Sup ekor, ya tak? Mak kita makan tocu. Ikan sardin, ya tak? Allah, ikan cencerut cencerut ni tak. Atau kita ya Allah, ya tak? Oh, mengan sup ekornya, ya tak? Oh, ya, macam-macam lah. Dapat sendawa je, balik sampai rumah dapat sendawa je weh. Apa makan mak? Aku letak tocu lah. Tak apalah mak, kita tu kena redha. Kena redha. Yang dia meracika, ya tak? Kemain lagi. Cukup koman, betul, ya tak? Jadi yang kena tanya esok mula-mula bila hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia, pertama sekali mak bapak, adakah kita tunaikan tanggungjawab? Yang kedua ialah pasangan kita, suami kita, isteri kita. Yang ketiga, anak-anak kita sudah tak berseruai, ya Allah, tak berseruai, itu tak berseluar. Orang sini kata tak berseruai. Dah tak berseluar, dah beringah je tu, biar je dah beringah. Udah lalat datang ngurung. Lalat datang ngurung hingahnya, ya Allah. Yang dia kira nak kahwin lagi satu. Minta maaf. Bukan nak lemah semangat itu. Teruskanlah mana. Kalau lalu, kalau mampu rasanya teruskan. Ya tak? Mana ngirakan banyak kopi diminumnya. Ya tak? Bukan kopi. Banyak kopi diminumnya, ya tak? Situ pula peronya, tak? Jadi katanya awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salah. Jika sempurna diterima ia dan seluruh amalnya, maka di situlah Nabi dalam riwayatnya mengatakan bahawa Allah Ta'ala suruh periksa solat-solat sunat. Bila didapati kurang pada solat-solat wajibnya, Allah suruh para malaikat cuba semak solat-solat sunatnya. Itu yang kita buat solat sunat tu. Jangan qabliyah ba'diyah tak payah. Buat qabliyah ba'diyah tu. Sebab apa? Kita sembahyang fardu tu ada cacatnya. Banyak bocornya. Ngapa? Tengah sembahyang ngira bulan. Dia ngajak aku kunuri. Apa bulan ke pun? Tadi mana aku letak kunci? Poket atas ke poket bawah? Tengah sembahyang cari kunci. Jadi banyak bocornya. Atau nak tampung bocor tu, itulah sembahyang sunat tu. Qabliyah ba'diyah. Jangan qabliyah ba'diyah tak payah. Jadi sebab itulah ada riwayat bagaimana ya Allah Ta'ala, maknanya kita kata menerima pengaduan malaikat betapa setelah diperiksa solatnya didapati cacat, kurang solat wajibnya. Maka Tuhan tadi yang sifatnya Arhamar Rahimin, ya, Tuhan yang bersifat paling penyayang daripada yang menyayangi, Arhamar Rahimin, irhamna. Maka Allah Ta'ala kata, tengokkan semayang-semayang sunatnya ada gidak. Idak lah saya cakap perak pula. Tengok tu, tu kita je, tak tak. Nak nyedakkan labun maksudnya tak. Jika sempurna diterimalah ia dan seluruh amalannya. Jadi sembahyang ini bagaikan kalau kita kata dalam peperiksaan, ya, dipanggil apa ya? Dipanggil subjek yang mandatory, subjek yang apa istilah? Trust. Subjek yang trust. Kalau tak lepas itu, tak lepaslah yang lain. Walaupun cemerlang yang lain, ni tak? Tapi kalau yang itu 7, yang itu, kalau zaman kami dulu 7 lah, zaman kami dulu 9, ni tak? Kalau yang itu rendah pointernya, yang lain tak achieve. Yang lain tu tak achieve. Sebab itulah sembahyang itu tiang agama, as-salatu imaduddin. Imad maknanya tiang. Ada orang guna nama Imaduddin. Arwah dah, ya? Profesor Dr. Imaduddin pada Indonesia, arwah dah. Jadi katanya di sini bahawa jika sempurna diterimalah ia dan seluruh amalannya baru aci, kalau tidak tak jadi apa, ya. Sebab itu adanya Julai paper. Kalau tuan-tuan ingat ni tak? Peperiksaan bulan Julai itu kan kena nak repair kita punya bahasa Malaysia, nak repair kita punya bahasa Inggeris. Pasal kita cacat di subjek yang teras tu dulu. Ada Julai paper, tak? Apa? Nak repair yang subjek yang teras tu. Kalau orang ngaji gomen tahu lah tu, tak? Jika ternyata kurang, ditolak ia dan seluruh amalannya, ya Allah, ya Tuhan. Jangan main-main bab semayang ni, ya Allah. Tak?
Tak jadi weh. Kalau tak lulus sembahyang, ditolak yang lain. Macam ibarat periksa tadi. Kalau subjek terasnya tak lulus, tak ada makna yang lain tu gemilang. Ya. Nabi SAW bersabda, solat yang bermaksud, solat itu wajib. Solat wajib itu ibarat timbangan, dalam bahasa Arab dipanggil mizan. Siapa menyempurnakan akan dapat balasan. Menyempurnakan mizan. Wa aqimul wazni bil qist. Ya tak? Maknanya tunaikanlah, tegakkanlah mizan, timbangan, ya, dengan penuh keadilan. Ya, wala tukhsirul mizan. Jangan kamu rugikan timbangan. Wa alla tatghaw fil mizan. Jangan kamu ekstrim melampaui dalam timbangan. Jadi tunaikan hak yang selayaknya, ya, bagi timbangan. Apa dia? Tunaikan hak sembahyang, ya. Yazid Ar-Ruqashi berkata, solat baginda sallallahu alaihi wasallam itu tepat. Sebab itu Nabi kata, sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Tapi soalnya kita bukan sahabah yang dapat melihat. Maka di sanalah peranan kita mengambil hadis-hadis yang sahih untuk menjadi panduan sembahyang kita. Tetapi dengan diproses, hadis-hadis itu sebenarnya adalah bahan mentah yang perlu kepada keahlian untuk memproses bahan mentah itu. Kalau ada bahan mentah pun, kalau tidak ahlinya untuk memproses, sukar juga untuk menjatuhkan hukum, membuat rumusan hukum. Jadi kita merujuk kepada ahlinya untuk merumus hukum tadi, ya. Seperti ditimbang, dikata tepat seperti ditimbang, ya, mengikut wazan ataupun mengikut mizan, ya, mengikut mizan. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua lelaki umatku berdiri solat, rukuk dan sujud sama, 7 anggota, tetapi solat keduanya antara langit dengan bumi, tak sampai ke langit. Amalan-amalan kita ni bukankah diangkat ke langit? Setiap hari amalan kita ni diangkat ke langit. Tapi ada penapisan-penapisan, tak terus sampai kepada langit yang ketujuh. Tengok ada riak ke tidak, tengok ada ujub ke tidak, ya tak? Tengok ada takabur ke tidak. Ya Allah, diperiksa belaka, ya tak? Diperiksa belaka, tak tahu kita tu risau. Sebab itu kena ada khauf di samping raja, takut. Dalam masa yang sama, jangan putus harapan. Raja ialah menaruh harapan, ya. Takut tu kena ada, jangan overconfident, ya. Jangan kita terlampau yakin, sebab kita tak tahu bendanya, kita tak nampak, ya. Jangan risau, ada sampai-sampai tak ada, ya tak? Kita pergi kenduri, ya tak? Lambat sikit weh, orang habis dah nak kenduri. Jangan risau, ada, tak apa moh. Apa dilabun orang nak basuh pinggan. Jadi jangan terlalu yakin. Berlapik jugalah, ya tak? Ceroya-ceroya juga kedai kau ada dekat-dekat tu. Kenapa? Kalau lantoknya habis, tahulah kedai mana nak singgah. Jadi kena ada khauf, takut. Dalam masa yang sama, jangan pula kita lupa raja, iaitu mengharap, ada harapan. Jadi di antara takut dan harap itulah kedudukan kita. Bainal khaufi war raja ini bagaikan dua sayap burung. Khauf satu sayap, raja satu sayap. Maka burung yang berterbangan itu dengan dua sayap. Tak ada burung yang terbang satu sayap, kecuali burung tu wayar bertindih, dia pun wayar putus dah. Apa pula terbang satu sayap. Mana tu? Kuala Gula ataupun Khojen satu sayap je. Awak ni wayar putus, katanya. Termaunya je. Dia nak break ke, dia nak nurun ke, dia nak ke atas ke, dia nak landing ke, nak take off ke, dia mesti dua sayap. Kalau kita naik kapal terbang, saya suka duduk di tepi dekat tingkap, nengokkan sayap tu. Dia nak landing pun dia turun dua sayap, dia nak naik pun dia naik dua sayap. Mana ada sebelah je. Tak maunya, ya. Maka khauf war raja tu begitulah. Dalam diri kita mesti ada takut, dalam diri kita mesti ada harap.
Jangan terlalu takut langsung tak ada harap, nanti kita akan putus asa. Jangan terlampau harap sampai akhirnya kita overconfident, terlalu yakin, dan kita akhirnya menjadi seorang yang maknanya kita kata sombong. Jadi itu benda-benda yang harus diambil kira, iaitu ke balancing di antara khauf war raja. Mana pula ni tadi? Ya. Taib. Jadi katanya di sini bahawa tetapi solat keduanya antara langit dan bumi. Yang bagi dia maksudkan ialah masalah tidak ada kualiti tadi, tak ada khusyuk. Lebur, tak sedarkan hairnya. Nasib baiklah imam ada. Imam Allahu Akbar, barulah sedar. Barulah nak rukuk. Kalau tidak dia dah lebur ke bidau. Ada. Rasul SAW bersabda, Allah tidak memandang akan hambanya yang tidak tegak antara rukuk dan sujud. Ini melibatkan soal rukun fi'li. Tak sempurna rukuk, tak sempurna sujud. Sujud mesti 7 anggota, dia sujud 6 anggota je. Macam mana pula 6 anggota? Satu kakinya dah dia masuk parking dah. Kan? Patutnya kaki tu letak, dia dah siap parking dah. Dia takut orang sebelah ngambil parking dia. Tu. Ini disebut ikhtilas fi solah, mencuri dalam sembahyang. Dalam hadis sebut, seburuk-buruk pencuri ialah orang yang mencuri dalam sembahyang. Sahabat terkejut, ya Rasulullah, macam mana pula mencuri dalam sembahyang? Dia kata seseorang yang melakukan sembahyang dan tidak menyempurnakan anggota sujudnya. Jadi anggota sujud tu 7. 2 lutut, 2 kaki, 2 tangan dan 1 dahi. Dahi bukan hidung, dahi. Bukan kepala. Dahi. Ya. Atau udah diangkatnya 1 kaki. Orang tengah sujud, dia kaki dah siap masuk. Pasal nak parking ni tadi. Pasal dia hendak dulu. Siku pun Nabi larang, sebab Nabi larang sujud macam anjing. Nabi larang sujud macam anjing. Jadi maknanya itu pun dilarang oleh Nabi. Tapi tidak sampai membatalkan, sebab dia dah cukup lah 7 anggota. Tapi itu larangan Nabi, makruh dikerjakan. Kalau tahu haram lah. Kalau tahu jadi haram lah. Taib. Jadi kalau katanya di sini bahawa dia, sebab apa dia tidak sempurna, rokok pun tak cukup 90 darjah. Kecuali dah uzur. Dia ada apa dia panggil? Spin apa belakang ni? Spin apa? Apa istilah? Slip disc. Spin dah. Spin apa ya Allah? Ya Allah. Slip disc. Spin dah. Dia ada slip disc. Itu tak boleh dimaafkan. Tapi kalau dia bukan ada slip disc, maka dia kena cari jalan 90 darjah itu. Ini tak cukup. Udah nak i'tidal. Sujud pun tak cukup, udah nak tahiyat, nak tahiyat akhir. Jadi akhirnya dikatakan sembahyangnya tergantung antara langit dan bumi. Taib. Dikatakan di sini bahawa kerana apa? Masalah rukuk dan sujudnya, ya tak? Rukuk dan sujudnya. Yang baginda maksudkan ialah khusyuk juga. Rasulullah bersabda, Allah tidak memandangkan hambanya yang tidak tegak antara rukuk dan sujud. Mestilah khusyuk di situ, tandanya tunduk setunduknya. Tunduk setunduknya. Baginda bersabda juga, sesiapa solat, dah azan belum? Ya, tak dengar. Dah lama dah. 3 minit. Nak sikit lagi boleh. Baginda bersabda juga, siapa yang solat tepat pada waktunya. Ada sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, ayul a'mali afdal? Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal? Maka Nabi kata, as-salatu fi awwali waqtiha. Sembahyang di awal waktu. Yang ini kita kalah dengan datuk nenek kita. Sebab datuk nenek kita sebelum masuk waktu dia dah ada atas tikar sembahyang. Dah meratib dah, dah qul huwallah dah. Ya tak? Apa maknanya? Barulah cinta sejati. Kita menunggu kekasih, bukan kekasih menunggu kita. Ya tak? Mana orang dah azan lama dah, waktu dah masuk lama dah, haram, tak mandang, meracun, kata orang parit. Orang parit kata meracun katanya, bukan lagi tak mandang, meracun katanya. Mok.
Jadi maknanya kenapa pula kita kata Allah terpaksa menunggu kita? Kitalah yang menunggu Allah. Kalau cinta kita cinta sejati. Jadi maknanya nak buat ni susah weh. Labun senang, tapi ya Allah, itulah kualiti. Itulah kualiti. Sebab itu kalau di Saudi tuan-tuan, saya duduk 2 tahun di Saudi, time semayang ni seronok. Semua benda berhenti. Kedai tutup, kereta semua, ke taksi semua, maknanya airport semua semayang. Ya tak? Semua kedai. Ya Allah, solat. Ya tak? Sebelum 15 minit sebelum waktu masuk dah ada round dah. Hisbah. Ya, satu hisbah ni satu kenderaan untuk memeriksa, memastikan rakyatnya solat. Ada bila lagi belah minit nak masuk waktu tu dah ada dah kenderaan pick up round tu solat. Ya Allah, iqfilu. Tutup. Itu jaga sungguh. Itu saya di Riyadh tu, jauh daripada Mekah Madinah tu. Ya, pun jaga sebab semayang. Yang sini ni payah kita weh. Kita bila masuk waktu service over 7-6, ada tournament badminton pula tu. Seelahnya kalah pula tu, itu yang command itu tak. Udahlah kopi tu kalah pula tu tak. Jadi betapalah kita lihat allazina immakkannahum fil ardi aqamus salah, mereka yang diberikan kuasa di atas muka bumi, hendaklah dia menegakkan ibadat sembahyang itu. Ya, jadi agenda sembahyang adalah agenda negara, dia bukan agenda peribadi. Salah kalau dianggap sembahyang ini soal peribadi. Dia adalah agenda negara. Sebab itu dulu kita ada camp-camp. Apa dia? Camp bina negara. Bukan ada yang camp-camp yang 2-3 bulan tu, apa camp? Khidmat negara? PLKN. Maka jadual sembahyang itu bergantung kepada komandan. Kalau komandan yang tak penting kan, maka tak ada lah. Pandai-pandai lah kamu nak sembahyang. Ya, curi-curi lah masa. Tapi kalau komandan yang faham sungguh sembahyang ini bukan agenda peribadi, dia adalah merupakan tanggungjawab yang mesti ditunaikan bersama, maka dia jaga sungguh. Maka jadi makna di situ ada orang yang berfaham sembahyang ini soal peribadi. Dia adalah soal umat, soal beramai. Sebab itulah adanya azan, sebab itulah adanya iqamah, sebab itulah adanya menara, sebab itulah adanya kita kata panggilan hayya 'alas solah. Kalau dah ia soal peribadi, tak ada panggilan hayya 'alas solah. Ya. Jadi kita berhenti di situ, iaitu siapa solat tepat waktunya, menyempurnakan wuduk, ya, dipanggil isbaghul wuduk. Rukuk dan sujud cukup 7 anggota, ya, dan cukup 90 darjah, dan naiklah solat itu sebagai telur kuning dan berkata semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjagaku. Sembahyang tu bercakap dengan kita. Ya, bersih, indah rupanya keemasan. Ya, indah rupanya keemasan bagaikan telur kuning tadi, indah rupanya bagaikan keemasan. Semoga Allah jaga kamu kerana kamu telah jaga aku. Dan siapa solat tidak tepat pada waktunya, udah kado, udah jamu apa, bukan musafir, kado. Tidak pula menyempurnakan wuduk, orang sapu kepala disapunya dahi, lepas basuh tangan dia pun apa tu, itu bukan sapu kepala, itu sapu dahi. Dah basuh tangan, itu sapu dahi weh. Tak sempurna wuduknya, rukuknya tak cukup 90 darjah, sujudnya tak cukup 7 anggota, dan tak sempurna khusyuknya. Naiklah ia seperti hitam pekat, tidak seperti telur yang kuning tadi. Ya. Semoga Allah mensia-siakan engkau, kata di sembahyang tadi. Sembahyang ni mendoakan keburukan pada si fulan yang tak sembahyang dengan sempurna, dengan khusyuk itu tadi. Moga kau Allah sia-siakan sebagaimana engkau sia-siakan aku. Lalu Allah membungkusnya seperti membungkus pakaian manusia dan melemparkannya semula ke muka orang yang solat tadi. Jadi ternyata di sini ialah pertama sekali jaga khusyuk, yang kedua ialah perilaku-perilaku, rukun-rukun fa'li itu kena jaga.
ya, bagaimana sujud, bagaimana rukuk supaya sempurna, ya, supaya sempurna. Kita berhenti dekat situ, baginda bersabda, pencuri terburuk adalah orang yang mencuri solatnya. Ini yang saya sebut tadi, ya, iaitu dia sembahyang masa sujud tak cukup 7 anggota, dah masuk dah 1 anggota ke bawah kaki kirinya sebab dia nak parking untuk tahiyat akhir dah. Dia hanya kena sempurna 7 anggota dalam tomak nina. Dan dia tak dan tomak nina, dia dah masuk kaki dah ke bawah. Ya tak? Untuk dia ambil tempat siap-siap. Habis. Ibnu Mas'ud berkata solat itu timbangan. Tolong tanda di situ, kita berhenti dekat situ. Ibnu Mas'ud berkata solat itu timbangan. Ya. Ya. Ada manusia, ada 3 golongan saya nak katakan. Sebab lalu nampak, bukan kat sini tak pasal dengar. Dia bila buat salah, selalu tertidur. Tapi tak ada ubah. Tak ada ubah. Ada pula yang baca, ada tak lupa menginap. Macam dia tak. Ya, ya. Bila dia baca dalam perjalanan. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Walaupun duduk sekali pun, sallallahu alaihi wasallam. Baca habis pun. Ya lah. Dah ada jawapan dah tu. Jawapan dah ada dah. Jadi maknanya kita kata bahawa nasihat ini bahawa adalah teras kepada agama, ad-dinu nasihah. Ya, agama itu tegaknya dengan nasihat. Dan yang tak suka nasihat ini ialah syaitan. La yuhibbun nasihin, ya tak? Oleh kerana itu kita maknanya harus menerima nasihat, dan kita yang memberi nasihat pula mesti mencari situasi masa keadaan yang agak selesa sikit lah. Maknanya jangan tengah-tengah orang, kadang-kadang dia jatuh standardnya, drop his water face, tak? Maknanya jatuh air muka dia, tak? Kadang-kadang bukan tengah-tengah orang lah, mungkin kadang-kadang begitu, dia ada ego, dia ada kesombongan, tak? Jadi kadang-kadang hikmahnya ialah kita jangan bagi nasihat tengah orang lah. Kita jaga muka dia, cari jalan yang lain, tak? Kemudian kalau boleh, edarkan risalah yang sempurna tentang sembahyang dan kesalahan-kesalahannya. Elok juga risalah yang mengedarkan kesempurnaan sembahyang dan kesalahan-kesalahan yang tanpa disedari dalam sembahyang. Cari ada benda-benda begitu. Ini akan juga membantu. Saya ambil contoh risalah kan. Saya ambil contoh risalah. Ingat dulu ya, Arkam edarkan risalah pakai tudung. Itu dia punya kesannya satu Malaysia yang pakai tudung tu. Dengan risalah je Arkam edarkan, di samping mereka mempraktiskanlah, ya tak? Tapi alhamdulillah dia memberikan kesan yang positif kan. Jadi kita pun pernah mengedarkan 5 azab semasa dunia, 5 azab alam kubur, 5 azab di akhirat bagi orang yang mensia-siakan sembahyang kan. Dulu kan kita selalu edarkan begitu. Apa 5 azabnya di dunia, apa 5 azabnya alam kubur, apa 5 azab di akhirat bagi orang yang mensia-siakan sembahyang. Itu kita pernah edarkan begitu. Ya. Sejak saya hidup ni tak pernah saya merasa khusyuk dalam sembahyang. Macam mana pun mesti dalam sembahyang tu kurang-kurang ni nyamuk datang bau. Betul ni kadang-kadang bergaru sakit kan lupa lah sembahyang tu. Macam mana tu Ustaz? Sebenarnya menampur nyamuk ke, bergaru ke, itu sebahagian daripada khusyuk sembahyang. Sebab apa? Kalau kita biarkan nyamuk tu, sembahyang kita pun tak khusyuk sebenarnya. Maknanya kita sedap benar akan menggigit aku ya. Darah aku bukannya darah manis. Boleh ya, kita menggaru boleh, kita tampur nyamuk boleh, sebab itu sebahagian daripada cara nak khusyuk sembahyang. Itu tak ada masalah, sepadukan untuk khusyuk sembahyang. Contohnya itulah, handset berbunyi, hilanglah khusyuk kita, tutuplah. Ya Allah, ini lagu Jemizan. Allah, Masjid Ridwaniyah, habis main Zohor saya 4 tahun sudah.
Hari ini kau datang riang betul. Awak lagu itu tahun awak dekat tempat kemarin, ya Allah. Udah lama ninggal lagu itu. Dengan siap saksofonnya tereret ujung itu ada. 4 rakaat bunyi. Anak dia lah tu nelipang tu, ada anak dia lah tu ataupun kawan ke tak kerti bahasa orang tengah semayang. Jadi kita ni tadi boleh tak ada halangan sebagaimana kita tadi menggaru demi khusyuk, menampar nyamuk demi khusyuk dan menutup kita kata bunyi ringing tone itu untuk khusyuk. It's okay, itu tak ada apa masalah. Itu tidak dianggap bercanggah daripada sembahyang. Boleh saja. Ya, insya-Allah. Ya. Kemudian Pak Zali sebenarnya nanti jap. Sebenarnya kita kata bahawa jangan dilayan. Memang datang benda tu lintasan yang dipanggil yuwaswisu fi sudurin nas. Yang datangnya ialah namanya khannas. Syaitan yang mengganggu dalam sembahyang ni namanya khannas. Ya tak? Jadi dia memang begitu. Ya, dia gemuk datang pergi ya. Tak apa, tapi jangan dilayan. Jangan dibawa-bawa. 7 kali 8 campur pula lepas itu. Yang itu yang tak boleh. Ada pun lintasan tu dimaafkan. Mana buatnya kita manusia, ya tak? Kita manusia. Tapi yang tak boleh kita layan-layan. Tadi dah telefon lagi. Ya Allah. Ni dalam semayang tu dia, ni tak ada orang lain lah telefon, ya tak? Saya teringat di Kota Lama ni, ya tak? Di kubur. Masa itu Kak Embang meninggal, Kak Embang Afiat. Tahu macam mana tengah baca talqin tu, bukan saya, Cikgu Jar. Dah bunyi telefon punya ringing tone-nya, betul Upin Ipin. Apabila datang kepada kamu dua malaikat, janganlah kamu rasa takut, janganlah kamu rasa gentar. Betul katanya tu. Elok tang itu lu berbunyi pun, ya Allah. Orang pun mencari. Siapa juga nyampuk ni? Padahal pun tak tahu itu telefon bunyinya tak? Itu dia. Awak tahu sangat Upin Ipin tak? Itu kisah benar. Tak boleh lupa. Kubur besar lah. Itu dia cerita dah. Ya, Cik Mat. Ya. Tertegun. Kita pun tertegun lah. Tak nak tegur pula. Yalah. Atau Cik Mat kalaupun Cik Mat berada di kalau Cik Mat berada di saf kedua ke saf ketiga pun boleh tegur. Cik Mat ada di ujung sana pun boleh tegur. Tak semestinya orang belakang tu tegur. Tak tahu pula. Waladhalin. Kalau dah tak tahu khabar dia walaili iza saja. Ya benar. Yalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Cik Mat, Allah tidak memberatkan seseorang kecuali yang dia upaya. Pokoknya dia baca surah itu sunat hai'ah. Surah tu sunat hai'ah. Jadi kalau dia terlupa pun it's okay. Ya, semayang kita masih lagi sah. Dia bukan baca surah tu bukannya fardu, bukannya rukun. Dia sunat. Jadi kita kena ada faham begitu ya, supaya kita tidak memberatkan sesuatu yang diringankan. Nanti susah, kita jadi susah. Ada benda yang boleh diringankan, biarlah diringan. Ayalah. Dia sebenarnya orang nombor 2 itu sebenarnya naib imam. Orang yang belakang imam tu ialah naib imam. Apa-apa boleh berlaku. Bila apa-apa boleh berlaku, maka dialah. Kalau imam tak ingat rakaat ke, imam tak ingat bacaan ke, dialah weh. Jangan dia melangut juga tak? Jangan main-main duduk belakang tu. Jangan. Kena jaga-jaga betul. Betul. Sebab dia lain kedudukan. Maka macam timbalan jugalah. Seorang yang jadi timbalan yang dia pertua. Seorang jadi timbalan pengurusi. Macam kena pula. Seorang jadi timbalan pengurusi. Jadi ada seorang tu jadi timbalan pengurusi. Jadi maknanya jangan main-main. Anything can happen. Apa-apa saja boleh berlaku pada pengurusi. Ya kan? Timbalan pengurusi lah bertanggungjawab. Lantak sorotan tiba-tiba turun. Pengurusi dah tak ada. Awak lah. Bahasa contoh dah. Ni tak timbalan pengurusi lah kena tengok ke depan ni tak. Macam itulah ceramah merdeka tu. Kan?
Udah datang polis nyangka gambar, cok cap. Nasib baik pengurusi ada, timbalan tak ada. Apa payah pengurusi lah kena. Oh, nasib baik tak? Tapi nasib polis kata kami nak memantau je ni, kami tak akan buat laporan. Lega lah sikit. Kalau tidak dah pucat pengurusi. Ya tak? Tu lepas atau ada pula yang jenis nyandor belakang tu, rapat-rapat, tak ada social distancing, tak ada jarak-jarak. Nyandor, ahli nyandor kan. Ahli nyandor. Wallahu a'lam. Hari yang Ustaz Haris Fadilah itu, tak? Timbalan pengarah itu ya. Wallahu a'lam. Mau kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Allahumma ij'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.